Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Cikgu Muhammad Alimi bin Abdullah, guru kaunselor SMK Putrajaya PSC 92. Saya bersama dengan Cikgu Lahazmani yang semalam telah membuat rakaman. InsyaAllah hari ini giliran Cikgu Muhammad Alimi. Untuk tingkatan 1, insyaAllah pada hari ini diteruskan dengan taklimat oleh penolong kanan. Yang pertama, penolong kanan 1 Encik Isyam bin Muhammad Sahimi. Yang kedua, penolong kanan Ustazah Nur Zaleha binti Ghazali. Yang ketiga, PK Kokoh Puan Zalina binti Basharuddin. Dan Puan Azizah penolong kanan pendidikan khas. InsyaAllah khususnya diteruskan dengan taklimat unit-unit, iaitu taklimat SPBT, taklimat pusat sumber dan taklimat IB dan sebagainya. Harapan cikgu, murid-murid dapat memberi sokongan kepada pihak sekolah dengan cuba dengar taklimat betul-betul, dan insyaAllah bila sekolah nanti pelajar dapat menjadi murid yang lebih berkesan kat sekolah, insyaAllah. Cikgu pun tak sabar nak jumpa kamu semua, insyaAllah. Bila dapat bersemuka nanti, insyaAllah kita semua akan dapat bersemuka di sekolah nanti. Okay. Harapan terakhir cikgu, semoga kamu semua dapat berjaya menjadi murid yang membanggakan sekolah, insyaAllah. Selamat datang ke alam sekolah menengah. Tahun lepas kamu dah peringkat sekolah rendah, insyaAllah tahun ni menengah sekolah menengah rendah, insyaAllah. Dengan mulakan dengan tingkatan 1, intizam di awal tahun, belajar betul-betul demi masa depan kamu. InsyaAllah tingkatan 3 nanti akan ada PT3 dan seterusnya SPM. Cikgu doakan anak-anak semua berjaya nanti, akan jadi murid dan anak-anak yang membanggakan mak ayah nanti. Sekian saja daripada cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan selamat sejahtera. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, saya ialah penolong kanan akademik Cikgu Isyam bin Muhammad Suhaimi. Jadi saya akan menerangkan pakej mata pelajaran yang akan diajar di tingkatan 1. Okey, untuk makluman semua, untuk tingkatan 1 kita mempunyai 8 kelas, di mana satu kelas adalah kelas kemahiran Al-Quran, iaitu dikenali sebagai kelas 1 Al-Abqari, di mana kelas 1 Al-Abqari ini akan belajar subjek bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah, geografi, pendidikan Islam, matematik, sains, reka bentuk teknologi, pendidikan jasmani dan kesihatan, pendidikan seni visual dan juga performing arts. Dan dia ada satu tambahan subjek, iaitu bahasa Arab. So kelas yang kedua ialah kelas 1 pintar, di mana kelas 1 pintar ini akan mengambil subjek-subjek trust, seperti juga untuk kelas Al-Abqari tadi. Tetapi dia ada satu tambahan, iaitu akan belajar bahasa Jepun. Dan kelas 1 pintar juga akan terlibat dengan program DLP,
iaitu program Dual Language Program, di mana murid-murid di kelas 1 pintar ini akan belajar subjek sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Manakala untuk kelas-kelas yang lain, 6 kelas yang lain akan mengikuti semua subjek teras dan dia tidak akan belajar elektif bahasa. Okey, maksudnya tidak akan belajar bahasa Jepun dan juga bahasa Arab. Okey, untuk pengetahuan semua juga, tingkatan 1 akan menggunakan silibus KSSM, di mana silibus ini telah masuk ke tahun yang kelima lah. Okey, dan untuk murid-murid tingkatan 1 diharap dapat bersedia, disebabkan anda semua telah beralih kepada fasa yang lebih tinggi. Okey, tidak lagi seperti di sekolah rendah. Jadi anak-anak murid sekalian, untuk belajar menurut Imam Syafi'i, Imam Syafi'i menggariskan 6 syarat. Okey, 6 syarat untuk menuntut ilmu. Yang pertama, seseorang pelajar itu mestilah cerdas. Cerdas di sini terbahagi kepada 2, sama ada dia kecerdasan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kecerdasan yang diperolehi dengan usaha sendiri. So di sini ada 2. Jadi anak murid sekalian, jikalau merasakan kita tidak begitu baik dalam mata pelajaran, maka kita kena berusaha dengan lebih gigih supaya kita tidak ketinggalan dalam menuntut ilmu. Yang kedua, mesti tamak dalam menuntut ilmu. Okey, maksudnya di sini setiap pelajar mesti ada kemahuan untuk menuntut ilmu. Okey, dan mesti ada rasa tidak puas dalam menuntut ilmu. Mesti ada usaha, sentiasa berusaha, sentiasa ada kemahuan untuk menuntut ilmu. Yang ketiga, perlu perjuangan. Seseorang murid mesti ada sifat untuk berjuang dalam menuntut ilmu. Di sini pelajar mesti ada sanggup menghadapi cabaran dalam menuntut ilmu. Okey. Yang keempat, mesti ada biaya. Dalam menuntut ilmu mesti ada biaya ataupun bekal. Maksud dia di sini mesti ada pengorbanan dalam menuntut ilmu. Mesti ada pengorbanan waktu, mesti ada pengorbanan harta dalam menuntut ilmu. Okey, sebagaimana yang kita sedia maklum, ramai murid-murid sekarang banyak masa dihabiskan untuk bermain gadget, okey, PUBG dan sebagainya. Jadi kita kena pandai bahagikan masa. Okey, nak bermain tidak salah, tetapi pelajaran mesti diutamakan. Okey. Yang kelima, syarat yang kelima, mestilah dia bersahabat dengan guru. Maksud dia di sini, janganlah kita biadab terhadap guru. Okey, kerana gurulah yang akan membimbing kita dalam sesuatu pelajaran. Kita tidak boleh membaca buku secara bersendirian. Nanti kita akan sesat. Okey. Dan yang terakhir, menuntut ilmu memerlukan waktu yang lama. Okey, sebab itulah target kita ialah untuk peperiksaan PT3 dan juga untuk peperiksaan yang lebih besar iaitu SPM. So mengambil masa selama 3 hingga 5 tahun. Jadi perlu ada pengorbanan dalam menuntut ilmu. Itulah 6 syarat yang digariskan oleh Imam Syafi'i dalam kita menuntut ilmu. So diharap kepada semua murid yang terlibat dalam tingkatan 1 ini dapat menuntut ilmu dengan sebaik mungkin.
Okey, datang ke sekolah, okey, belajar dengan bersungguh-sungguh supaya semua dapat mencapai kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan nanti. Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Haja Nur Zaliha binti Ghazali, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya Presiden 92 IB World School. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat berjumpa walaupun di alam maya untuk hari ini, dan tahniah diucapkan kepada semua. Terima kasih kerana memilih SMK Putrajaya Presiden 92 sebagai tempat menuju kecemerlangan anak-anak masing-masing. Okay. Terima kasih sekali lagi memilih SMK Putrajaya Presiden 92. Selamat datang diucapkan. Semoga SMK Putrajaya Presiden 92 merupakan tempat pertama dan tempat kecemerlangan dan tempat untuk anak-anak semua menggali ilmu. Okay. Untuk pengurusan hal ehwal murid, kami ada beberapa unit, okay, di mana unit-unit tersebut terdiri daripada unit pembangunan sasiah murid, okay, dan unit yang kami ada sekarang ini adalah demi kecemerlangan dan kebajikan anak-anak murid masing-masing, okay. Dan unit pembangunan sasiah murid terdiri daripada beberapa unit kecil yang merupakan yang pertama itu lembaga disiplin, okay, unit lembaga disiplin, dan yang kedua bimbingan dan kaunseling, unit bimbingan dan kaunseling, okay. Seterusnya unit tata tertib dan sasiah, okay. Dan selain daripada itu lembaga pengawas sekolah, okay, PPDA, okay, sekolah penyayang, bahagian dakwah dan kerohanian dan surau sekolah, dan juga di bawah unit pembangunan sasiah murid ada satu unit lagi iaitu kita namakan sebagai sumut sasiah unggul murid, okay. Dan seterusnya unit yang kedua, unit pembangunan kesejahteraan murid, okay, di mana unit pembangunan dan kesejahteraan murid terdiri daripada unit kebajikan dan bantuan murid, okay. 3K iaitu bahagian keselamatan, kesihatan dan juga kebersihan, okay. SPBT, skim pinjaman buku teks, okay. Seterusnya kantin dan combi, okay. Dan unit yang seterusnya, unit pengurusan dan pentadbiran organisasi, iaitu pengurusan kelas, okay. Dan penyelarasan tingkatan terdiri daripada bahagian pendaftaran, penempatan dan rekod pelajar, okay. Dan seterusnya APDM, okay. Dan akhir sekali unit pembangunan organisasi yang terdiri daripada unit sarana, jaringan dan jalinan luar, okay. Untuk lembaga disiplin sekolah, okay, untuk lembaga disiplin sekolah menguruskan kes-kes yang besar, kes-kes salah laku yang besar, dan seterusnya dibantu oleh Jawatan Kuasa Tata Tertib dan Sasiah Murid, okay, di mana Jawatan Kuasa Tata Tertib dan Sasiah Murid setiap seorang guru ditugaskan untuk mengawasi disiplin, okay, setiap tingkatan, okay, setiap tingkatan ada seorang guru untuk mengawasi disiplin, okay, yang jika berlaku salah laku dari segi tata tertib dan juga dari segi sasiah murid, okay. Semua kesilapan kesalahan pelajar akan dimasukkan ke dalam SSDM, iaitu sistem salah laku sasiah murid, okay. Dan juga amalan-amalan baik murid semua adalah dimasukkan dalam sistem SSDM, okay. Baik, seterusnya Jawatan Kuasa Pengurusan Bimbingan dan Kaunseling, kita ada seramai 3 orang kaunselor, okay, di sekolah ini, okay. Seterusnya pengawas sekolah, okay. Pengawas sekolah adalah di bawah unit HEM, okay. Dan unit seterusnya Kelab Pencegahan Jenayah PPDA, di mana untuk Kelab Pencegahan Jenayah tahun lepas merupakan Kelab Pencegahan Jenayah cemerlang di Putrajaya, okay. Kami mendapat anugerah 5 bintang, okay, untuk Kelab Pencegahan Jenayah, okay.
Untuk jawatankuasa bantuan dan kebajikan murid terdiri daripada guru-guru yang akan menguruskan kuam, derma siswa, derma dan juga sumbangan-sumbangan kecemasan. Okey. Guru yang akan menguruskan beasiswa, baitul mal, takaful, bantuan makanan dan allowance untuk murid-murid khas. Okey. Untuk begitu juga untuk pengurusan 3K untuk bahagian keselamatan, kesihatan dan kebersihan. Okey. Kami ada unit-unit yang tertentu dan termasuk juga combi yang akan mengawasi denggi. Okey. Dan pengurusan SPBT, pengurusan buku teks, okey. Pengurusan kantin, pengurusan kelas, pendaftaran, penempatan rekod dan data EPDM semuanya adalah di bawah unit HEM. Dan akhir sekali jaringan dan jaringan luar dan dakwah dan kerohanian. Okey. Baik, jadi semua sekali adalah untuk menjamin kesejahteraan anak-anak murid. Kesejahteraan murid-murid supaya dapat belajar dengan lebih selamat, belajar dengan lebih selesa insya-Allah dan cemerlang dunia dan akhirat. Okey, itu saja daripada unit HEM. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu bapa yang saya muliakan dan juga anak-anak tingkatan 1 kohort 2021 yang cikgu kasihi. Saya Zalina binti Basharuddin, penolong kanan co-curriculum SMK Putrajaya Presin 92. Izinkan saya untuk mengambil sedikit ruang masa di sini untuk memberikan sedikit latar belakang berkenaan unit co-curriculum sekolah SMK PP 92. Seperti mana yang kita semua sedia maklum, bagi acara sukan dan co-curriculum, ia adalah tidak dibenarkan sama sekali untuk kita laksanakan secara bersemuka dan atau secara berkumpulan. Maka pihak sekolah akur dengan ketetapan ini sehinggalah diumumkan satu perubahan yang seterusnya. Namun begitu, pihak sekolah tetap akan melaksanakan perjumpaan co-curriculum secara atas talian. Dan perjumpaan tersebut kita rancang untuk diadakan pada setiap hari Rabu mulai jam 2.30 petang sehingga 5.30. Dan link untuk perjumpaan ini akan kita kongsikan bersama ibu bapa melalui platform yang sama seperti ini. Untuk makluman ibu bapa dan anak-anak juga ya, bagi unit co-curriculum kita mempunyai pilihan-pilihan pasukan badan beruniform, kelab persatuan dan juga kelab sukan dan permainan. Bagi pasukan badan beruniform, kita mempunyai 9 pasukan badan beruniform yang telah sedia wujud di sekolah, antaranya Pengakap, Pergerakan Puteri Islam Malaysia, Bulan Sabit Merah Malaysia, Kadet Polis, Kadet Bomber, Pandu Puteri, Kadet Sekolah Pertahanan Awam, Kadet Remaja Sekolah dan juga Kadet Jabatan Pengangkutan Jalan. Dan untuk kelab persatuan, kita mempunyai kelab-kelab yang berasaskan mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dan juga subjek-subjek lain yang kita fikir dapat membantu melonjakkan anak-anak kita di bahagian co-akademik mereka. Antaranya ialah seperti Persatuan Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Kelab Sains, Teknologi, Engineering dan Mathematics atau STEM, Sains Komputer, Pendidikan Islam dan Kemahiran Al-Quran, Kelab Koperasi, Persatuan Pusat Sumber, Sejarah, Mediagrafi, Muzik dan Kebudayaan, Alam Sekitar, Seni Visual, SPBT, Bimbingan dan Kerjaya. Dan kita ada satu kelab yang agak eksklusif di SMK PP 92 iaitu IBWS Squad. Manakala untuk sukan dan permainan kita mempunyai kelab bola baling, bola jaring, bola tampar, bola sepak, pingpong, badminton, rugby, catur, petong, olahraga dan juga sepak takraw. Jadi anak-anak mempunyai pilihan yang agak banyak. Cuma ingin saya maklumkan kepada ibu bapa, bagi anak-anak tingkatan 1 kohort 2021, pihak sekolah perlu terpaksa ya mengagihkan atau menetapkan unit co-curriculum bagi anak-anak ini kerana mengambil kira pelbagai keterbatasan yang kita hadapi buat masa sekarang.
ya, dengan larangan untuk bersemuka dan juga dengan mengambil kira faktor enrolment setiap unit kokus masa dan juga kesimbangan ahli bagi setiap unit yang ada, kita terpaksa dengan berat hati mengambil keputusan ini. Ya, namun begitu, harap ibu bapa janganlah bimbang kerana kita akan cuba untuk mempelbagaikan penyertaan bagi anak-anak ini demi memastikan bahawa mereka akan mendapat sebanyak mungkin ilmu yang sepatutnya mereka terima di bidang co-curriculum. Untuk bahagian sukan pula, seperti mana tahun-tahun yang sebelumnya, kita sudah pun merancang untuk melaksanakan 2 acara tahunan besar, iaitu Kejohanan Olahraga Sekolah dan juga Merentas Desa. Dan dua-dua acara besar ini telah kita rancang untuk dilaksanakan pada awal tahun. Namun dengan kekangan sedia ada, kita telah membuat penjajaran semula dan kita akan maklumkan tarikh bila mana pelaksanaan kedua-dua acara ini dapat kita laksanakan kepada ibu bapa semua. Dan juga pendaftaran anak-anak ini juga sekiranya tidak diizinkan dalam masa yang terdekat ini untuk kita bersemuka, pihak sekolah juga perlu untuk meletakkan anak-anak ini di rumah-rumah sukan secara rawak. Ya, kami sangat mengharapkan kefahaman dari pihak semua, namun pihak sekolah akan sentiasa melakukan yang terbaik untuk anak-anak kita demi menjamin masa depan mereka yang cemerlang, juga di bahagian co-curriculum, bukan sahaja di unit kurikulum dan juga sahsiah. Sebelum saya akhiri, saya ingin memohon ibu bapa agar dapat sama-sama memantau anak-anak kita, terutama apabila mereka perlu mengikuti perjumpaan co-curriculum secara atas talian. Kerana walaupun ia hanya satu cabang yang kerap kali dianggap sebagai cabang sokongan kepada kurikulum dan sahsiah, namun saya yakin ibu bapa akan bersetuju dengan saya apabila saya katakan co-curriculum adalah satu cabang yang sebenarnya mampu membentuk disiplin dan sahsiah serta jati diri juga keterampilan anak-anak kita demi melonjakkan masa depan mereka ke arah yang lebih cemerlang dan gemilang. Dengan itu saya sudahi dengan ucapan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu bapa dan murid-murid yang dikasihi semua, selamat datang ke channel Kaunseling. Saya Puan Nur Azizah binti Ngah adalah daripada unit PPKI SMK Putrajaya Persis 92. PPKI di SMK 92 ditubuhkan pada tahun 2007. Hari ini tahun 2021, PPKI terus berkembang. PPKI SMK 92 mempunyai kapasiti murid seramai 72 orang dengan 47 orang murid lelaki dan 25 orang murid perempuan. 2 orang daripada murid ini adalah murid inklusif, iaitu ditempatkan di arus perdana dengan tingkatan 4 dan tingkatan 3. Mereka ini terdiri daripada pelbagai kategori seperti masalah pembelajaran, epilepsi, sindrom Down, autisma, hyperaktif, ADHD, disleksia dan lain-lain. Murid-murid ini dipecahkan kepada 2 kategori kelas kemahiran, iaitu kelas kemahiran pembuatan pastry dan kemahiran perkebunan yang mempunyai 5 kelas dengan murid seramai 39 orang. Manakala kelas pembelajaran kefungsian rendah KR seramai 31 orang dengan 4 kelas. PPKI mempunyai guru seramai 8 orang dibantu oleh 4 orang pembantu pengurusan murid. Pembantu pengurusan murid iaitu PPM. Mereka ini sangat komited dalam menjalankan tugas mendidik anak-anak PPKI. PPKI adalah di bawah selia sekolah yang mempunyai unit kurikulum, unit HAM dan unit co-kurikulum. Semua aktiviti PPKI
adalah tertakluk kepada takwin sekolah, kecuali perkara-perkara tertentu adalah di bawah sediaan dan kelolaan sektor pendidikan khas JPWP dan bahagian pendidikan khas KPM. Okey, untuk pencapaian semasa PPKI, seramai 9 orang telah mengambil bahagian dalam Ikhmah Harbah pada tahun 2020 peringkat sekolah, dan kesemua mereka terpilih ke peringkat Putrajaya. Mereka adalah dalam kategori syarahan P2, tilawah lelaki, hafazan lelaki, lagu-lagu dakwah lelaki, lagu-lagu dakwah perempuan, sajak 6 muslim perempuan dan tilawah perempuan. Daripada 9 orang tersebut, 4 orang terpilih menjadi Johan di peringkat Putrajaya dan mereka telah ke peringkat kebangsaan dalam kategori syarahan perempuan, tilawah lelaki, hafazan lelaki dan tilawah perempuan. Okey, itu sahaja maklumat yang saya ingin sampaikan untuk PPKI SMK 92. Terima kasih. NYP has opened doors for the NYP students in our school, in the sense that the students, what they call it, they are exposed, they are being cultivated on the IB learner profiles, which I believe are very important in terms of this 21st era, where students need to have all the skills, including soft skills, to actually develop themselves and become global players. In terms of NYP students, they have what they call it as autonomous learning. They can think for themselves, they can explore information on their own. If you give them assessment, okay, we don't get the same answers from them, we get different answers, because aside from knowing about investigating, they are also exposed to academic honesty. Thus, when they go and investigate information, they are able to find the appropriate information relating to whatever assessment that we give. So I believe that what IB has provided for us to teach the students is really excellent in terms of, especially in terms of investigating. The HL skills, research skills, thinking skills are very useful for us to teach the students, and the students gain a lot from it compared to other schools. They become lifelong learners. They know how to react, how to act when it comes to investigating, giving information, giving their knowledge to others, in the sense that they are structured compared to other schools which are not taught on academic honesty, investigating. In our mission statement, we have stated about lifelong learning. So lifelong learning is very important, and we inculcate in our students via their ongoing assessments. So every time they do the assessment, they will learn something new and they improve from that. So in the future, they will learn that learning is always about improving yourself. It is not about just assessing, it is about improving whatever that you are not clear of, you are not sure of. This philosophy of lifelong learning that helps students until the end of their day to always value learning as something important and not stop at one point. We see that students think widely for globally what is happening in the world and how we were to prepare ourselves to the future, and how we want to develop ourselves so that we can manage what will come to the future.
Semenjak penubuhannya pada tahun 2007, Sekolah Menengah Putrajaya Persin 92 telah dan pasti akan terus mencipta dan melakar pelbagai cetusan sejarah kegemilangan. Kami sentiasa peka terhadap keperluan penjanaan modal insan generasi baru yang berinovatif serta mampu mentransformasikan institusi pendidikan ala baru negara. Usaha ini unit kaunseling dan pusat sumber sekolah. Pusat sumber sekolah sentiasa menjadi denyut utama yang menggerakkan keseluruhan proses pembinaan keilmuan di seluruh rangkaian nadi pembelajaran di sekolah ini. Berdasarkan lanskap pengetahuan yang berubah ekosistemnya, pusat sumber sekolah sentiasa meningkatkan akses dan equity dalam proses perolehan maklumat yang berimpak tinggi. Sejajar dengan era globalisasi yang mencabar, Sekolah Menengah Putrajaya Persin 92 memenuhi cabaran dengan menawarkan Middle Years Program International Baccalaureate yang menekankan kepada pencapaian 10 profil murid iaitu knowledgeable, inquiries, risk takers, reflective, balanced thinkers, principled, caring, communicators dan open-minded. Pusat Sumber Sekolah Menengah Putrajaya Persin 92 merupakan satu komponen penting dalam usaha mendapatkan pengiktirafan sebagai International Baccalaureate World Schools pada tahun 2016. Dalam program International Baccalaureate ini, Pusat Sumber Sekolah berperanan sebagai pusat rujukan utama dalam menyediakan bahan-bahan rujukan dan jurnal-jurnal terkini bagi menyokong pengajaran dan pembelajaran International Baccalaureate. Pusat Sumber Sekolah Menengah Putrajaya Persin 92 juga berperanan menyediakan bahan-bahan bacaan yang relevan untuk menyokong pembelajaran international inklusif dan serba lengkap. Sekolah ini dapat mengimplementasikan pelbagai aktiviti kurikulum, sosial, co-kurikulum dan co-akademik dengan gaya pembelajaran dan pendekatan terkini bagi meningkatkan prestasi murid secara optimal. Penjanaan idea, pembudayaan inovasi dan pemikiran kreatif dapat meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran serta pembentukan sasiah di sekolah ini. Kelangsungan kejayaan Sekolah Menengah Putrajaya Persin 92 diperkuatkan lagi dengan pelbagai sokongan dan dokongan, khususnya oleh Persatuan Ibu Bapa dan Guru, masyarakat setempat serta agensi-agensi yang berada di persekitaran yang telah menjadikan sekolah ini sebahagian elemen penting dalam komuniti. Kejayaan modal insan generasi baru ini bakal memberi suntikan semangat dan jati diri bagi penjenamaan Sekolah Menengah Putrajaya Persin 92 sebagai sebuah institusi pendidikan ala baru yang dinamik dan berprestij di persada negara dan dunia.